Okay, thank you. Alright, so jom kita start. So saya kena share screen. Okay. So boleh nampak tak apa yang ada dekat sini? Nampak. Boleh Mi. Nampak? Saya tulis apa Nampak. nampak Okay. Okay, so hari Isnin hari tu saya dah bagi awak tengok video on chapter 1.2 complex numbers, and awak pun dah buat soalan tutorial. Okay, beberapa soalan tutorial yang berkaitan dengan complex number. Okay, so hari ni kita nak bincang lah mana-mana soalan yang awak rasa ada masalah. So soalan-soalan ni saya pilih based on vote yang saya suruh awak undi dekat Google Form tu. Okay, so mana soalan yang paling banyak diundi, kat situ kita akan bincang soalan tu. Okay, so untuk pagi ni, first soalan yang ramai macam undi suruh saya explain soalan nombor 8. Okay, so kalau awak tengok soalan nombor 8 ni, kalau saya cakap laju sangat bagi tahu tau. Okay, so soalan nombor 8 ni, dia kata find the values of the real numbers x and y. So kita tengok kat sini, find the values of the real numbers x and y. Okay, so maksudnya dia suruh kita cari apakah nilai untuk unknown x dan juga unknown y kita. Okay, so saya akan cuma bincangkan satu soalan sahaja, it's either A ataupun B. Okay, hari tu macam ramai yang cakap nak B, so saya bincang yang B lah. So kita try tengok this one yang B ni. Okay, kejap. Macam mana saya nak soalan balik. So soalan dia adalah x over 2 minus I. Sorry tulisan buruk, lama tak menulis. Tambah yi over I plus 3 and then equal to 2 over 1 plus I. Okay, so kalau untuk soalan macam ni, dia ada satu konsep ke kita panggil, macam lecturer awak dia explainkan dekat dalam video YouTube yang awak tengok tu. So basically, the idea is untuk awak gunakan benda ni. Ni, the equality of two complex numbers. Okay, so maksudnya awak kena susun awak punya equation ni sekarang kepada bentuk A plus BI equal to C plus DI. This one. Allah bubuknya. Sekali lagi sekali. Okay, macam ni. So kiranya dekat sebelah kiri dia kena ada satu real part dan juga imaginary part. Dekat sebelah kanan pun kena ada satu real part dan satu imaginary part. So bila dah jadi dalam bentuk macam tu, apa yang awak perlu buat adalah tinggal compare sahaja dan cari unknown yang kita nak tu. Okay, so dalam soalan ni, kalau awak tengok soalan kita pada asal-asalnya ini, dia bukan lagi, dia masih belum menjadi bentuk yang kita nak dekat sini. Okay, dia belum lagi. So kita kena pindah-pindahkan ataupun kita kena try darabkan dengan conjugate dia untuk kita dapatkan bentuk yang kita nak tu. Okay, so dalam case ini, dia basically ada dua cara. First, awak boleh samakan dia punya denominator. First, you can equate denominator ataupun awak boleh darab conjugate. Darab conjugate. Okay, so tapi dalam case ini, sebabkan kita dalam complex number kan, so saya galakkan awak untuk darabkan dengan conjugate lah, dia lebih mudah sebenarnya. Okay, so mari kita try darabkan dengan conjugate. So untuk conjugate, awak hanya tukar sign yang ada di tengah ni sahaja. Bukan di tengah, sorry. Sign yang ada pada imaginary part awak. So kalau dekat sini maksudnya dia akan jadi tambah lah. Okay, so kalau untuk I plus 3 pula dia akan jadi, kat sini kan positif kan, so dia akan jadi negatif. Okay, and then untuk yang belah kanan ni 1 plus I, so daripada positif dia akan bertukar menjadi negatif. Okay, so conjugate awak, dia punya sign mesti bertukar dekat imaginary part. Kalau awak tukar dia dekat real part, dia jadi salah tau. Okay, so mesti imaginary part sahaja. Alright, soalan tak setakat ni? Ada. Okay, saya assume tak ada. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Okay, so jom kita try darabkan dia dengan conjugate. So untuk yang first one, x over 2 minus I, and then darabkan dengan 2
plus I over 2 plus I. Okay. And then tambahkan dengan yi over I plus 3 darab dengan negative I plus 3 over negative I plus 3. Okay, yang ni saya padam. Okay, and then equalkan dengan 2 over 1 plus I multiply with 1 minus I over 1 minus I. Okay, so sekarang apa awak perlu buat adalah expand. Okay, so yang first kali kita expand. This one darab this one, this one darab this one. So awak akan dapat 2x plus 2i. Okay, what about the denominator? So denominator kita akan darab satu-satu lah. So ni darab this one, ni darab this one, and then this one darab this one darab this one. Okay, ada student yang dah biasa, dia boleh terus je tulis jawapan untuk denominator ni bila kita expand sebagai 4 tolak I square. Tapi untuk yang tak biasa ataupun awak nak elakkan kecuaian, nak elakkan careless, awak sangatlah dialu-alukan untuk expand one by one. Okay? Sebab saya pun kadang-kadang suka je expand one by one. Dia lagi selamat dan lagi tak mengconfusekan saya. Okay, so saya try juga expand one by one. So bila darabkan awak akan dapat 2 times 2 is 4. And then 2 times I is 2I. And then negative I times 2 is negative 2I. Then negative I times I is negative I square. Okay, so pluskan dengan 8. And then ni pun expand juga. So bahagian atas awak akan dapat negative y I square plus 3yi. Okay, and then denominator awak akan dapat, so I times negative I is negative I square. Okay, and then I times 3 is 3i. And then 3 times negative I is negative 3i. Sorry. Last kali adalah 9. Okay, so belah kanan pula. Expand juga. So awak akan dapat 2 minus 2i. Okay, denominator. Awak akan dapat 1 tolak I tambah I tolak I square. Okay, so bila awak dah belajar pasal complex number ni, I square yang dekat sini, and this one. So I square is equal to negative 1. Okay, ini adalah satu benda yang awak perlu ingat dalam complex number. So bila awak nampak je I square, dia adalah bersamaan dengan negatif 1. Okay, so kita akan gantikan semua I square yang ada dengan negatif 1. Okay, so bahagian atas stay je sama, 2x plus 2i. And then the denominator. Miss, minta maaf Miss. Kenapa? Miss, yang atas tu kan Miss, kenapa x times dengan I dapat 2i? Typo lah di situ. Terima kasih. Okay, ni baru betul. Thank you, betul kan? Okay, so dah betul ke? 2x times xi. Okay, betul. Alright, so untuk denominator dia, this one kita boleh cancel out. This one cancel out, this one cancel out. So yang tinggal adalah, so this one kan dah jadi negative 1 kan? So bila kita simplify yang bahagian bawah, kita akan dapat 4 minus negative 1. Macam tu. Okay kah? Okay, and then tambahkan dengan negative y. I square is negative 1 plus 3yi. Untuk kurungan over. So this one negative 1. Okay, yang lain tu awak boleh cancel out. And then plus dengan 9. Okay, so equal pula. Belah kanan 2 minus 2i over. So 1 minus negative 1. Ni je tinggal. Sebab ini kita dah cancel out kan. Okay, so sekarang kita simplifykan kita punya denominator dan juga numerator. Mana-mana yang boleh simplify, awak perlu simplifykan. Wajib kan? Okay, so 2x plus xi over 5 plus dengan negative. Madam. Ya, saya, madam.
Yang negative 1 plus 9 tu bukan sepatutnya 1 plus 9 saja ke? Sebab negative 1 square, jadi dia jadi 1 saja. Betul, tepat sekali. So dia dekat sini ya. Sini kah? Ya. Okay, thank you. Alright, so untuk bahagian yang kedua, untuk kita punya ungkapan yang kedua, term yang kedua. Okay, so bahagian atas akan jadi y and then plus 3. Sekejap, minta ada kurungan. Plus 3yi and then over, so bawah dah jadi negatif, darab negatif 1 is 1, so 1 plus 9 is 10. Okay, so belah kanan awak akan dapat 2 minus 2i over 2. Okay, sampai sini. Alright, and then awak dah boleh compare ke belum? Dia dah ada dalam bentuk yang kita nak belum? Bentuk yang ada kat atas ni. This one. Kalau awak tengok dia belum lagi. Dia belum jadi lagi bentuk ni. Okay, so awak tak nampak lagi A dengan B tu. Okay, so apa yang awak perlu buat sekarang, apa yang awak boleh buat sekarang adalah awak boleh pecahkan dia. Maksud saya pecahkan adalah awak bahagikan dia macam ni. 2x over 5. Sorry, besar sangat. And then plus x over 5i. Okay, so kiranya awak pecahkan setiap satu tu bahagikan dengan dia punya denominator. So dia jadi dua ungkapan lah. 2 term instead of 1. Okay, and then awak pluskan dengan y over 10 plus 3 over 10 yi. And then equal to, this one kita boleh cancel out sebab 2, 1, 1, 1. Okay, so awak akan dapat 1 minus i. Okay. And then apa yang awak perlu buat adalah awak gabungkan mana-mana ungkapan yang tidak ada I dan mana-mana ungkapan yang ada I. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, this one dia tak ada I kan? So awak gabungkan dia. And then this one dia ada I, awak gabungkan dengan yang ada I. Okay, so kita tulis semula, rearrange balik kita punya equation. So you will get 2x over 5 plus y over 10. Okay, and then senang awak buat kurang macam ni, lagi nampak. Okay, and then plus x over 5 i plus 3 over 10 i. Macam tu. Okay, and then samakan dengan 1 minus i. Okay, kejap saya kena tambah page. Saya nak tambah page. This one. Okay. So, sambung daripada atas. Okay, so kalau awak tengok sekarang dekat atas ni, dia dah ada dah terbahagi dah siap-siap. Okay, so this one adalah part, real part. Okay, awak boleh compare dengan this one. And then this one is your imaginary part, awak boleh compare dengan this one. Okay, so awak tulis semula awak punya equation ni. 2x over 5 plus y over 10 is equal to 1. Okay, so real dengan real, imaginary dengan imaginary. Okay, so untuk yang warna biru, the imaginary part pula, awak ada x over 5i plus 3 over 10 yi equal to negative I. Okay, so ini equation awak yang pertama. Okay, untuk equation awak yang kedua ni, semua ada I kan, so awak boleh cancel out kan di. I tu awak boleh potong. Potong. Okay, so apa yang tinggal adalah x over 5 plus 3 over 10 y equal to negative 1. Okay, so settle kat sini. Nombor 2. Okay, so sekarang kita kena cari apakah x dan apakah y. So awak dah ada dua equation. So you have two simultaneous equations to find two unknown. Okay. So apa yang awak boleh buat adalah awak jadikan satu equation tu satu je dia punya subjek. Okay, contohlah saya nak ambil equation nombor 1. I want this one. Equation nombor 1 ni saya nak jadikan dia
Y sebagai subjek. Okay, so untuk this one, kita bawa dia pergi ke bawah. Okay, so untuk jadikan Y sebagai subjek, saya akan pindahkan yang, sorry, this one. This one dulu pergi ke kanan. Okay, so dia akan jadi Y over 10 equal to 1 minus 2x over 5. Okay, so untuk Y saja jadi subjek, 10 pula kena darabkan dengan pindah ke sebelah. So bila 10 pindah ke sebelah, dia akan jadi darab lah sebab dekat belah kiri dia adalah bahagi. So bila bawa pergi kanan, dia akan jadi darab. Okay, so darabkan everything. This one yang belah kanan ni dengan 10, awak akan dapat Y equal to 10 minus 2x over 5 darab 10 berapa? So 5, 1, 10, 2. 2 darab 2, 4x. Okay, so saya cancel outkan kat sini. Awak akan dapat 4x. Macam tu. Okay, so siap satu equation. Equation yang nombor 3 saya panggil. So this is the third one. Okay, so equation nombor 3 ni saya akan substitutekan dia ke dalam equation nombor 2. So sub 3 in 2. Okay, so awak akan dapat x over 5 plus 3 over 10. Y is 10 minus 4x equal to negative 1. Okay, so kita try solvekan this one. X over 5. This one kita expand. So 3 over 10. Darab masuk, ni pun darab masuk. So awak akan dapat 3 tolak 3 darab 4, 12, 12 bagi 10. 12 bagi 2, 6, 10, 5. So tolak 6 per 5 x. Sama dengan negative 1. Okay, cuba awak solvekan sendiri this one. Okay, so basically macam ni lah idea untuk awak jawab soalan nombor berapa tadi? Nombor 8. Both A dan juga B. Okay, so first thing adalah awak rationalize dulu dia punya equation sebab dia ada complex number dekat denominator. So awak rationalize, darabkan dengan conjugate and then awak jadikan dia dalam bentuk yang ni. This one. Okay, so nombor 8 sampai sini sahaja. Ada soalan tak setakat ni? Semua orang okay ke? Boleh faham tak explanation saya? Okay. Okay, Miss. Miss. Okay. Alright, so kalau faham saya teruskan ke soalan lain. Okay, so kalau ada masalah lagi untuk soalan nombor 8 ni, tanya saya ataupun awak boleh tanya dalam grup ataupun tanya kawan-kawan. Okay, jangan tunggu lama-lama, biarkan diri anda dalam kebingungan. Okay, alright, so mari kita move on. Okay, so soalan nombor 9. Okay, so soalan nombor 9. So kita kena baca dulu soalan. Soalan cakap apa? So soalan cakap find the complex number for the equation 1 over z plus 1 over 2 minus I equal to 3 over 1 plus I. Okay, so soalan kata dia nak find the complex number. Apa maksud find the complex number ni sebenarnya? Dia nak apa? Complex number, kita tahu complex number adalah z. Dia nak jawab ke? Okay, so we know that complex number we can denote it by z. Dia mau dalam bentuk A plus BI. Yes, betul, correct, tepat. Okay, so dia nak dalam bentuk A plus BI ataupun dalam erti kata lain dia nak jadikan z tu sebagai subjek. Okay, sebab kita tahu complex number adalah z equal to A plus BI. Okay, ataupun kadang-kadang orang buat juga x plus yi, tak kisah. Okay, so dia mesti ada real part dan juga imaginary part. Okay, so dalam soalan ni kalau awak tengok dia bagi kita z tu duduknya dekat bawah sini. Okay, so kita punya z, kita punya A plus BI tu dia duduk dekat denominator. So apa yang awak perlu buat adalah awak perlu buat any proses yang perlu, darabkan conjugate ataupun awak boleh samakan dia punya denominator and then jawapan akhir awak mestilah z tu sebagai subjek. Ni jawapan dia. A plus
BI. Macam tu. Okay, so kalau macam saya cakap tadi, kalau awak ada complex number dekat denominator awak, awak apa yang awak perlu buat setiap kali nampak benda tu adalah terus je darabkan dengan conjugate dia. Okay, so dekat soalan ni, kita soalan bagi soalan 1 over z plus 1 over 2 minus I equal to 3 over 1 plus I. Okay, so kita darabkan dengan conjugate masing-masing. Okay, so yang perlu didarabkan dengan conjugate adalah this one dengan this one. Okay, so saya pindahkan sekejap ke sana. Okay, so we multiply it with conjugate. So untuk 2 minus I, sorry. So awak punya conjugate adalah 2 plus I. Okay, overkan dengan benda yang sama 2 plus I as well. Okay, so settle untuk conjugate kita yang 2 minus I. And then for 1 plus I, so awak multiplykan dia dengan conjugate. So your conjugate is 1 minus I over 1 minus I. This one. Okay, and then kita expand macam biasa. Okay, so yang belah kiri is 1 over Z plus, so bahagian numerator kita is 2 plus I, and then awak punya denominator kita expand satu-satu ataupun nak terus singkatan dia pun tak apa, tak ada masalah. Okay, so saya nak expand satu-satu. Okay, so saya akan expand satu-satu. 2 times 2 is 4. 2 times I is 2I. And negative I times 2 is negative 2I. Negative I times I is negative I squared. Okay, and then equalkan dengan, so bahagian numerator kita is 3 minus 3I. Okay, denominator awak expand satu-satu. So awak akan dapat 1 minus I plus I minus, I square. Okay, so mana yang boleh cancel out, kita cancel outkan dulu. So this one kita potong. So potong. Okay, so let's kita simplifykan kita punya jawapan. So sekarang kita ada 1 over Z plus 2 plus I over 4 minus 1. 4 minus negative 1. Okay. And then dekat bahagian kanan 3 tolak 3I over 1 minus negative I. Okay. So simplifykan lagi denominator. So saya memang suka buat jalan kerja satu-satu sebab saya nak bagi awak nampak setiap proses yang berlaku tu. Okay, tapi kalau awak dah biasa dengan expansion, kalau awak dah biasa dengan I square is always equal to negative 1. So yang itu awak boleh terus je expand tu. Maksud saya bila awak buat kat sini, okay. So bila awak buat this part, bila awak try nak darabkan, awak boleh je terus tulis dia sebagai 1 minus I square. Okay, ataupun awak boleh je terus tulis 1 minus negative I. Macam ni, tak ada masalah. Okay je. Okay, tapi saya suka buat satu-satu. Saya suka expand satu-satu sebab saya nak nampak apa yang saya buat. Saya takut saya terskip any steps. Okay. Alright. Saya pernah balik. Okay, so kita simplifykan dulu. 1 over Z plus 2 plus I. Okay, so for denominator, 4 minus 1. So awak akan dapat 5. Okay, so for the right hand side is 3 minus 3I. And then your denominator is 1 minus 1 is 2. Okay, macam tu. Alright, so sekarang kita nak jadikan Z kita ni sebagai subjek. So sekarang dia adalah 1 over Z. Okay, tak apa. So kita nak jadikan 1 over Z tu sahaja di sebelah kiri. So kita akan remove everything yang tak berkaitan dengan Z to the right hand side. Okay, so yang tak berkaitan dengan Z adalah this one. So saya akan bawa dia ke sebelah kanan. Okay, so kita akan dapat 1 over Z equal to 3 minus 3I over 2 minus 2 plus I over 5. Okay, so macam mana awak nak jadikan
Z ni sebagai subjek. Anyone? Siapa tak nak share dengan saya? Turn it over Turn everything. it over. Okay, betul? But before you turn it over, what do you need to do? Before you turn it over, what do you need to do? Tukar yang 25 di bawah tu darab. Darab. Sebab apa awak nak darabkan? Samakan denominator kah? Denominator, yes, betul. Okay. So, kita nak jadikan Z tu dekat atas. Tapi before kita nak jadikan Z tu di atas, yang belah kanan ni awak kena jadikan dia dalam satu fraction dulu. Okay, so untuk jadikan dia kepada satu fraction sahaja, kita mestilah samakan dia punya denominator. Okay, so kita samakan denominator, yang belah kanan akan darab dengan 5/5. Belah kiri darab 5/5, belah kanan akan darab dengan 2/2. Okay, so awak akan dapat 1/Z equal to, so kita expand siap-siap, 3 times 5 is 15. Okay, negative 3i times 5 is negative 15i. Okay, and then overkan dengan 10. So yang ni awak akan dapat negative. So 2 times 2 is 4. 2 times I is 2I. Over 10. Okay, tapi dia tak jadi satu lagi. So saya gabungkan. So awak akan dapat 15 minus 15I. So minus 4 minus 2I. Okay, so student, saya perasan awak selalu careless dekat part ni. This one. So kadang-kadang awak tak perasan dia adalah negatif, dia tolak the whole term. Okay, so bila buat macam tu, bila dia adalah tolak the whole term, awak kena expand dia punya symbol ni one by one. Sini dengan sini. Okay, so that's why kita akan dapat negatif kat sini, negatif kat sini. Okay, so ada ramai pelajar saya tengok dia negatif dia dekat satu tempat je. So sini je negatif. This one dia jadi positif. Okay, kat situ salah Okay, so kat sini kena berhati-hatilah. Alright, so awak akan dapat over 10 1/Z. Okay, so belah kanan kita boleh simplifykan. So real part, settlekan dengan real part. Awak akan dapat 15 minus 4 is 11. And then negative 15i minus 2i. Negative 15 tolak 2. So dia akan dapat negative 17i over 10. Okay, so 1/Z. Okay, so sikit lagi. So awak nak Z sebagai subjek. So macam kawan awak cakap tadi, we can turn it over. So this one, our Z over here, kita boleh bawa dia naik atas. Okay, and then this whole thing, kita boleh bawa dia pergi sebelah. Okay, fraction, kalau kita terbalikkan dia akan jadi, bukan terbalik. So sekarang fraction ni adalah darab. Bila dia jadi bahagi kat sebelah, kita terbalikkan kedudukan numerator dan juga denominator tu. Okay, so kita akan dapat 10 over 11 minus 7i equal to Z. Macam ni. Okay, so soalan saya, adakah sudah siap Z awak ni? Is this your final answer? Hello. Okay, so your final answer, dia mestilah sentiasa dalam bentuk Cartesian form. Okay, Cartesian form dia adalah dalam bentuk ni. A plus BI. Dia mesti berada di atas. Kalau complex number tu berada di bawah, maksudnya jawapan awak tu tak lengkap lah. Tak siap lagi, tak settle lagi. Okay, so kejap kena tambah page. Okay, so for this one macam biasa, bila ada complex number di bahagian bawah, apa yang awak perlu buat adalah multiply the equation with conjugate lah. Okay, so kita darabkan dengan conjugate ni sebab kita nak rationalizekan yang bahagian bawah tu. Kita tak nak ada complex number, tak nak ada I kat bawah tu. Kita nak jadi kat atas. Okay, so kita darabkan dengan conjugate dia. 11 minus 7i. So our conjugate is 11 plus 7i over 11 plus 7i. Okay, so this one saya tinggalkan untuk awak buat sendiri. Okay, so soalan nombor 9. Boleh faham tak?
Faham, Miss. Ya saya. Faham, faham. Oh, okey. Terdengar. Okay. So orang lain tak ada masalah? Miss boleh dapat boleh bagi jawapannya ke Miss? Jawapan Jawapan dia? Ya. Soalan nombor berapa ni? Nombor 9 sekejap Kejap. This one. Jawapan akhir dia. Nampak ke? Nampak Miss, thank you. Okay. Alright, jom kita sambung. Okay, so settle soalan nombor 9. So saya nak move on to other question. Okay, kejap Lepas ni, pukul 9 sampai 10 still matematik kan? Saya takut, saya risau tak sempat nak explain soalan-soalan yang selebihnya. So awak okay ke kalau kita sambung lepas pukul 9 tu? Sampai mana-mana yang kita habis. Kita try tengok. Okay. Okay. So kalau contohnya awak ada hal lain ke, kalau macam nak pergi vaksin ke, or you have to post your document to college ke, nak pergi post office ke, okay je. Okay, so saya akan teruskan je untuk siapa-siapa yang ada. Alright. Okay, soalan nombor 11. Okay, so soalan nombor 11 ni. Idea dia sama juga macam dalam soalan yang sebelum ni tadi. Okay, so awak kena ada dalam bentuk ni. Okay, so equation awak dia mesti terhasil dalam bentuk ini. Okay, saya rasa macam tak perlu explain sebab saya dah explain soalan 9 tadi. Okay ke saya skip? Okay je, Miss. Okay je. Okay, so the idea adalah bila awak nampak complex number kat bahagian bawah ni, always darabkan dengan dia punya conjugate. Okay, settlekan yang bawah tu dulu. Settlekan, kita tak nak ada complex number kat bahagian bawah tu, so kita darabkan dengan conjugate. Okay, so tu adalah first step. And then awak kena jadikan dia kepada bentuk yang equality of two complex number ni lah. Ni dalam bentuk yang warna biru ni. Saya highlight ni. Okay, so we skip this question, number 11. Kalau awak ada problem untuk soalan ini, nanti awak directly PM saya. Okay, so kita teruskan. Okay, so soalan nombor 13. Okay, so soalan nombor 13, dia cakap express the following complex numbers in polar form. Okay, so complex number ni kita boleh tulis dia dalam dua cara. Satu, Cartesian form. Cartesian. Satu lagi dalam bentuk polar form. Okay, so kalau Cartesian yang first tadi, yang simple punya. So, A plus BI. Okay, tapi kalau polar form ni, dia complicated sikit je tapi tak sangat. Okay, so kalau polar form, kita perlu tulis dia dalam bentuk R dalam kurungan cos theta plus I sin theta tutup kurungan. Okay, so apa yang awak perlu cari dalam dalam awak punya complex number tu untuk jadikan dia dalam bentuk polar form adalah this one, R and also theta. Okay, so jom kita tengok satu contoh soalan. Kita tengok yang B kot. B macam ramai yang tanya saya. Okay, so let's try B. Okay, so soalan B dia cakap kita ada 2 plus set 3i darabkan dengan 1 minus set 3i. Okay, so untuk soalan ni ada seorang pelajar kot, dia tak dapat jawapan sebab dia buat this one. Ni, dia punya I tu duduk sekali dalam set. Okay, so awak kena tengok soalan betul-betul, perhatikan dan baca soalan tu betul-betul, copy the correct question. Okay, so kalau awak tengok kat situ, I tu duduk dekat luar set. Okay, dekat luar square root, dia bukan dekat dalam square root. Okay, macam saya ni pun saya dah salah juga. Okay, so saya betulkan balik.
Okay, this one baru betul. Okay. Alright, so soalan ni saya jadikan di subjek. Subjek dia saya letak Z. Okay, so kalau awak tengok soalan ni, before awak nak cari R dan juga theta, awak mestilah jadikan dia dalam bentuk Cartesian form dulu. Okay, so dia mesti ada dalam bentuk A plus BI. Sebab awak nak tahu apakah coordinate for A and what is the coordinate for B. Okay, tapi kat sini dia bukan dalam bentuk tu. So what you need to do is you need to expand it. Okay, so awak sekarang ada dua factor. Okay, so awak expandkan dia. Ni darab this one. Darabkan everything. Okay, so bila kita expand. So 2 times 1 is 2. And then 2 times negative set 3 is negative 2 set 3 I. Okay, and then set 3I times 1 is positive 3I. Okay, and then finally is set 3 times negative set 3, awak akan dapat 3I square. Yang ni boleh faham ke kenapa awak dapat 3? This one. Boleh faham tak? Boleh Faham. Okay. Faham. So untuk this one, nanti awak akan belajar dekat 1.3 law of set. Kalau awak ada dua set yang didarabkan and then yang di dalam set ni dia adalah nombor yang sama, so jawapan dia akan tinggal yang di dalam tu sahaja. Okay, so set 3 times set 3 is 3. Contohnya kalau awak ada nombor lain, set 2 times set 2, jawapannya adalah 2. Okay, and so on. Okay, so kita teruskan. Alright, so we simplify. This one jadi negative 1. Okay, so this one. Sorry, ni kat tengah-tengah ni. Okay, so sekarang awak ada negatif 2 benda, tambahkan dengan sini ada 1 benda. So negatif 2 tambah 1 adalah negatif 1. Okay, so awak akan ada 2 minus 1. Tak perlu tulis 1. So terus je tulis set 3 and then minus 3 times negative 1. Okay, so settlekan this one, this one dengan this one. Okay, bila kita settlekan 2 tolak 3 darab negatif 1. So dia akan jadi 2 tambah 3. So awak akan dapat 5. Tolak set 3. Okay, dah siap. So dah sorry, I saya hilang. Okay, so kiranya sekarang awak punya Z dah dalam bentuk Cartesian form. Okay, so kita punya A is 5 and then our B is negative set 3. Okay, so sekarang barulah awak boleh cari awak punya R dan juga theta. Okay, so what is the formula for R? What is R actually? R tu apa? Kita panggil sebagai modulus kan? Okay, so untuk cari modulus, so equation dia adalah square root of A square plus B square untuk kurungan. Okay, so awak dah ada A, awak dah ada B, so just substitute into the equation. Okay, so A is 5 square plus B is negative set 3. Jangan lupa square root kat luar. Okay, so kalau yang ni awak terus je tekan calculator. Apa awak akan dapat? So 5 square is 25, set 3, negative set 3 square is 3. So 25 plus 3 is 28. 28. Okay, so ada certain calculator dia advance sikit. So kalau awak tekan set 28, awak akan terus dapat 2 set 7. Dia dalam bentuk yang simplify. Okay, tapi ada certain calculator dia tak boleh buat macam tu. So jawapan akhirnya cumalah dalam bentuk set 28 sahaja. Okay, tapi this one dia akan ada dekat dalam next subtopic 1.3 bahagian set. Okay, so saya terangkan je sikit kat awak. So kalau awak tengok 28 ni, dia adalah hasil darab
di antara 4 darab 7. Macam ni. Okay, so dekat dalam cert, bila ada proses darab, awak boleh pecahkan dia one by one. So you have cert 4 and cert 7. Okay, so cert 4 is 2. So jawapan awak adalah 2 cert 7. This one. Okay, so jawapan akhir dia mestilah sentiasa dalam bentuk yang paling mudah. The most simplified form. Okay, so kat situ saya telah awak punya R. Sekejap, saya rearrange balik. Tak muat nak tulis. Okay, saya kat situ untuk R kita. Okay, so sekarang untuk awak cari awak punya theta, for you to find theta. Okay, so awak kena lukis dulu awak punya point ni, awak punya complex number ni di dalam Argand diagram. Okay, so Argand diagram dia macam ni. Dia ada X dengan Y axis dia. Okay, so biasanya kalau kita belajar point yang biasa, bukan complex number, koordinat dia adalah kat sini, yang belah kanan ni is X. This one is Y kan? Tapi disebabkan complex number, kita dah tak pakai dah X dengan Y ni. Okay, so sekarang X dah jadi real part. Real Z. Tulis macam ni. Okay, and then kita punya Y sekarang dah jadi imaginary part. Okay, so biasakan diri awak untuk tulis macam ni. So setiap kali nak buat Argand diagram, untuk kita punya garisan yang belah kanan, awak tulis real part. Okay, yang belah kiri ni awak tulis, yang belah atas awak tulis imaginary part. Okay, so next step is, kita tengok A kita, A adalah 5. So 5 is a positive number, so dekat sini lah, lebih kurang 5. Okay, and then B kita adalah negative 3. So negative 3 is somewhere over here, bawah ni sebab dia negative. So sini negative 3. Okay, so point awak akan berada di sini, lebih kurang. Okay, so gariskan. Macam gitu. Okay, boleh tak? So kalau tengok dekat sini, awak punya point tu, kompleks number awak, dia berada pada kuadran yang keempat. Okay, so pada kuadran keempat, untuk awak cari theta, theta is equal to negative alpha. Okay, this one awak perlu hafal je. Okay, untuk first quadrant lain formula dia, untuk second quadrant lain, untuk third and fourth pun lain juga. Okay, but for fourth quadrant, our theta is equal to negative alpha. Okay, so sekarang awak kena cari awak punya alpha. So alpha nama lain dia kita panggil adalah, ada nama lain ke? Tak ada kot. Reference angle, is it? So reference angle. So awak kena cari alpha dulu. Okay, so for alpha, formula kita is shift tan negative 1. So modulus B over A. Macam ni. Okay, so just masukkan sahaja B and also A. Substitute. Our B is cert 3. Tak perlu pun tulis negatif. Okay, cert 3 and then our A is 5. Macam tu. Okay. And then bila awak tekan calculator, ada someone tanya saya, bila masa kita nak tukar mode calculator kita into radian, bila masa nak tukar mode calculator kita into degree. Okay, so untuk soalan ini yang berkaitan dengan complex number, untuk mudah, awak biarkan je awak punya mode calculator tu dalam bentuk radian sepanjang masa. Okay, unless kalau soalan minta awak dalam bentuk degree. Okay, boleh faham ke? Okay, so angle, dia ada dua cara tau kita nak tulis dia. So angle, sekejap ni info tambahan. So angle, kita boleh tulis dia dalam bentuk radian ataupun dalam bentuk degree. Okay, so kalau degree ni contohnya macam 90 degree, 70 degree and so on. Okay, kalau radian, dia biasanya dalam bentuk pi. So contohnya awak ada pi, 2 pi, 1 over 3 pi and so on. Okay, so dalam complex number, kita cuma nak kita punya angle dalam bentuk radian sahaja. Okay, kita tak nak dalam bentuk degree. So awak biarkan sahaja kalkulator awak tu dalam mode radian sepanjang masa. Melainkan kalau soalan tiba-tiba minta nak angle dalam bentuk degree, yang tu baru tukar balik dalam bentuk degree. Okay. Kecilkan. Duduk kat tepi.
So make it sambung. Alright, so kalau tekan calculator, shift tan -1 set 3/5. Dapat apa? Shift menu, angle unit. Saya lupa jawapan dia apa. Shift tan set 3/5. So awak akan dapat 0.3335. So awak ambil 4 decimal places saja. So you will have 0.3335. Okay, so itu adalah awak punya reference angle. Okay, so satu reference angle, sekarang kita nak cari kita punya theta. Theta adalah argument. Okay, so theta is equal to, tadi kat sini kan, this one. Bawa kan ke sini. Okay, belajar. So theta is equal to negative alpha. So alpha is 0.3335. Macam tu. Okay, so sekarang tinggal awak tulis je dalam kita punya bentuk pola form. So finally Z is equal to R kat depan. So R is, what is our R just now? 2 set 7. And then buat kurungan. Okay, so cos of theta. So our theta is negative 0.3335 tutup kurungan. And then pluskan dengan I sin dalam kurungan negative 0.3335 tutup kurungan, tutup lagi. Okay, dah nampak ke jawapan saya? Okay, dah. Macam ni. Okay, boleh faham ke part ni? Macam mana nak cari, macam mana nak represent our complex number in polar form? Boleh, Miss. Boleh. Miss, kalau tinggalkan jawapan last tu yang tu set tinggalkan apa 7 tu? tapi Just saya nak simplifykan set. Oh, Maksudnya awak jadikan dia dalam set yang ke? yap. Faham? Dulu masa saya dekat PDT, dia macam tak kisah sangat. Tapi saya tak sure sekarang macam mana. Tapi sepatutnya lah kan, bila awak buat menyelesaikan masalah matematik, any mathematical problem, your final answer should be in the simplest form ever. Dia yang paling mudah lah kiranya, dah tak boleh dipermudahkan. Faham macam tu. So kalau awak tengok set 28, dia boleh lagi kita nak simplifykan dia menjadi 2 set 7. So sepatutnya kena jadi 2 set 7 lah. Okay, Miss. Thank you, Miss. Okay, nanti saya try tanya lecturer senior macam mana. Nanti saya beritahu awak balik. Okay, Miss. Thank you. Alright, so itu sahaja untuk soalan nombor 13. Express the following complex numbers in polar form. Okay. Alright, so soalan nombor 13. Kalau tak ada soalan, saya teruskan ke yang lain. Ada ke yang lain? Ada. Okay, kau semua orang? Okay, let's move on. Okay. Okay, alright. Okay, Miss. Okay. Jadi saya nak tengok berapa orang yang ada dalam kita punya Google Meet. Nampak tu. 74, so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Berapa ni? 16. 16 tambah 74 berapa? 90. Oh, okay, ramai. Mana tadi? Okay. Okay, so jom. So untuk soalan nombor 12, hari tu saya tak suruh awak buat kan? Saya tak minta awak buat. Okay. So tak apa, saya terus dia explain dekat sini. Soalan nombor 12 ni sebenarnya dia nak suruh awak cari apa. Okay. So kalau kita baca soalan, dia kata find the square root. So let's highlight this. So find the square root of the following complex number and give your answer in the form of A plus BI. Okay, so dia nak awak punya jawapan akhir dalam bentuk A plus BI. Okay, so square root maksudnya, so let's choose one question. So saya pilih soalan nombor A. Saya pilih yang ni ya. Jom kita try sama-sama. Okay, so soalan A ni kita ada 3 plus 4i. Okay, soalan kata find the square root of the complex number. So sekarang dia tak ada square root kan? So tambah je square root kat dia. So you just tambahkan square root ke atas dia. Okay, so sekarang kita dah ada square root of 3 plus 4i.
Okay, and then dia cakap dia nak jawapan kita, jawapan square root of complex number kita ni dalam bentuk A plus BI. So dia mestilah equal to A plus BI. Macam tu, okay. So ini berbalik semula kepada soalan yang previously. So dia sebenarnya nak suruh awak cari A dengan B tu apa. Okay, so soalan minta awak cari what is A and what is B, and then awak kena rewrite again your complex number in the form of A plus BI. Okay, alright, so mari kita try. So kalau this one, for this question, ya ampun, tak nak hijau. Okay, so for this question, kita ada cert dekat sebelah kiri and we have no cert on the right side. Okay, so what can you do is you can square both sides. So maksud square both sides adalah awak letak kat sini square dan sini pun awak letak square. Tujuan dia adalah sebab kita nak hilangkan cert yang di sebelah kiri tu. Okay, sebab kita nak try solvekan sekarang tapi cert tu macam mengganggu kita. So kita nak buang cert tu. Apa kita buat adalah kita squarekan dua-dua. Okay, so kita squarekan dua-dua. Okay, so untuk belah kiri, bila ada square root and also cert, dia akan cancel out. Hilang, sini hilang. Buatnya dia sama pula. Sekejap warna lain lah. This one cancel out dengan this one. Okay, so yang tinggal di sebelah kiri adalah 3 plus 4i. Okay, yang belah kanan akan jadi A plus BI times A plus BI. Okay, so kita expand dulu yang belah kanan ni. So bila expand belah kanan, kita akan dapat A square plus A BI plus lagi dengan A BI plus B square I square. Okay, macam tu. So belah kiri still sama je sebab tak ada perubahan. Okay, and then kita simplify kan. This one boleh jadi negative 1. And then this one kita boleh combinekan dia sebab dia sama. So dia jadi 2 lah. Okay, so belah kiri still sama lagi. 3 plus 4i equal to A square plus 2A BI minus B square. Okay, macam tu. Alright, so saya nak kumpulkan kita punya term ni. Real part dengan real part, imaginary part dengan imaginary part. But before that, I want to rearrange this equation first untuk mudah. Okay, so rearrange this one. We have 3 plus 4i equal to A square minus B square plus 2AB I. Sini. Okay, so this blue one is your real part and then this purple is your imaginary part. Okay, so compare sahaja. Okay, awak akan dapat 3 plus, sorry, not 3 plus, just 3. So you have 3 equal to A square minus B square. And then awak akan ada lagi 1, 4 equal to 2AB. Okay, dia asalnya dia ada I. Okay, tapi saya dah buang I tu siap-siap. So dia jadi 4 equal to 2AB sahajalah. Okay, so awak ada 2 equation. Tunggu setakat ni saya buat betul-betul. Okay, so sekarang kita nak cari nilai A dan juga nilai B. So awak jadikan satu unknown, satu variable sebagai subject. So saya nak pilih yang daripada sini. So I want to make A as subject. So A dekat depan. And then apa yang ada dekat tepi-tepi A tu, kita tak nak dia. Kita tak nak kawan dia. So kita tolak dia kat sebelah. So 2 bawa pergi sebelah. B pun bawa pergi sebelah. Okay, so everything akan jadi bahagi. So awak akan dapat A is equal to 4 divided by 2B is equal to 2 over B. Okay, so dapatlah third equation. Okay, so apa yang awak perlu buat sekarang adalah substitutekan sahaja equation yang ketiga into equation yang nombor 1. Kenapa awak substitutekan equation nombor 3 ni dalam equation nombor 1 bukan dalam equation nombor 2? Apa jawapan? Sebab kita sudah tukar yang equation nombor 2.
Yes, betul. So kita dah tukar equation nombor 2 ni jadi nombor 3. So kalau awak masukkan balik nombor 3 ni ke dalam nombor 2, dia tak settle apa-apa. So dia akan jadi hilang lah, dia jadi cancel je everything. Okay? So kita substitutekan equation number 3 into equation number 1. So you have 3 equal to A is 2 over B. 2 over B dalam kurungan square minus B square. Okay, so you expand. So you get 3 over 4. Sorry, 3 equal to 4 over B square minus B square. Okay. So sekarang kita nak cari nilai B tau. Tapi B kita ada dekat bawah. So kita kena darabkan everything dengan B square. Ni, B yang kat bawah ni saya tak nak dia dekat bawah. So dia kena semua berada di atas sebab kita nak gunakan konsep quadratic equation. Okay. So kita bawa dia naik atas. So semua akan darab dengan B square. Awak akan dapat 3B square equal to 4 minus, okay, so B square darab dengan B square, bila base yang sama, power jadi tambah. So awak akan dapat B to the power of 4. Okay, so you rearrange back your equation jadi satu belah sahaja. Okay, so the highest power is B kuasa 4. So you have positive B power of 4. And then plus 3B square minus 4 equal to 0. Okay, sekejap kita tambah page. Okay, so for this one, biasa kalau dalam calculator awak ada kuasa 2 sahaja kan. Kalau kat sini dah jadi kuasa 4. Okay, so apa awak boleh buat adalah awak boleh guna substitution. So we let B square equal to, tak nak A, confused. So X lah, let's say X So kita akan dapat this one, dia akan jadi X square. And then this one akan jadi X. Boleh follow ke yang ni? Boleh, Miss. Boleh. Okay, so X square plus 3X minus 4 equal to 0. Okay, so kalau awak tekan calculator, awak akan dapat 2 nilai. Satu adalah is it negative 3? No, negative 4. Satu lagi adalah 1. Okay, so awak akan dapat X minus 1 dengan X plus 4 equal to 0. Okay. So your X is equal to 1. Lagi satu X is equal to negative 4. Okay, tapi kita tak nak X tau, kita nak B. So substitutekan semula B ke dalam X. So X is equal to B square. So you have B square equal to 1. And then the right hand side pun sama. B square is equal to negative 4. Okay, so kat sini awak kena tengok dulu nilai ni. Dua-dua nilai ni kita terima tak? B square equal to 1 dengan B square equal to negative 4. Okay, mari kita try. So kalau B square equal to 1, bila awak square rootkan 1, so awak akan dapat dua nilai. Awak akan dapat negative 1 dengan 1. Okay, tapi bila awak tengok B square equal to negative 4, ada tak apa-apa nombor bila awak squarekan dia, awak akan dapat negative number? Tak? Tidak. Kan? Okay, so maksudnya untuk yang belah kanan ni, we have no solution for B. So, no solution. Okay, so kena tulis no solution. Okay, so nilai B kita cuma 2 ni sahaja. Negative 1 and also 1. Okay, so kita dah cari nilai B, sekarang kita nak cari nilai A. Apa equation untuk A tadi? So equation A adalah this one. Di equation untuk A kita, so we have A equal to 2 over B. So A is equal to 2 over B. Okay, so when B is equal to negative 1, A is equal to 2 over negative 1 equal to negative 2. Okay. When B is equal to 1, so A is equal to 2 divided by 1 equal to 1. 2. Okay, so ada dua nilai A awak, negative 2 dengan 2. Okay, so sekarang
kita dah cari A dan juga B. Apa yang awak perlu buat adalah awak tulis semula awak punya yang atas ni tadi. This one. Tulis semula dia dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk A plus BI. Okay, so set 3 plus 4i. Sekejap, bawa pergi bawah balik. So our answer is set 3 plus 4i. Dia boleh tulis dalam bentuk A plus BI. Okay, so gantikan sahaja A awak. Our A is, yang first is negative 2. Sorry. Okay, and then for the second one is negative I. Kita tulis balik. So negative 2 minus I. Okay, so ini adalah 1. And then lagi satu, dia boleh juga tulis dalam bentuk equal to 2 plus I. Macam ni. So ada 2 lah jawapan awak. Okay, boleh kah?